Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Sagudri wanakkam semeni warahmani hauma khaifalikum mana bilar syukran. Mararan khawarin inturum mendai caran tacahau. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka tampil lestari untuk memberikan pandangan khususnya berkaitan dengan pilihan raya ke-15 jiwa besarkah pengundi Melaka? Baik, kita tanya kepada pengundi-pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Portugis asli di Melaka, adakah mereka berjiwa besar? Sudah pasti mereka berjiwa besar. Sebab ini negeri mereka, tanggungjawab mereka, dan insya-Allah kita maklum bahawa rakyat negeri Melaka akan tunaikan tanggungjawab dengan baik. Baik saudara, mengapa pengundi Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak jika ada di Melaka termasuk Portugis dan asli di Melaka wajar turun padang mengundi pada 16 hingga 20 November 2021. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara memilih adun berintegriti dan berkarisma. Saudara, kita perlu sentiasa baik kita orang Cina, ni se Hualenda, hase Malailenda, hase Intulenda, tidak ada isu Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Portugis asli. Wamen de i jalan kita adalah rakyat Malaysia yang bersatu hati, bersatu teguh, bercerai roboh. Baik, kita mestilah memilih adun yang berintegriti dan berkarisma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni memang kita taksub dengan parti politik. Saya nak beritahu pada kawan-kawan dan rakan-rakan semua, khususnya pengundi, saya tidak pernah bias dengan Barisan Nasional, UMNO, Bersatu, PKR, DAP, Amanah, bukan. Belum lagi. Saya belum lagi menjadi calon mana-mana parti politik. Jadi saya masih bebas. Jadi apa yang berlaku adalah saya akan kutip isu demi isu berdasarkan kepada kalau apa yang Barisan Nasional buat benda tu menarik, saya akan share. Kalau Pakatan Harapan buat satu perkara yang memberi manfaat, saya akan share. Kalaulah Perikatan Nasional trending dengan perkara-perkara yang baik, kita share. Itu ceritanya baik. Mengapa kita perlu memilih adun berintegriti dan berkarisma? Kita tidak boleh elak saudara di negeri Melaka sama ada kita orang Cina, orang India dan apa bangsa sekalipun, Melayu, Barisan Nasional tetap wujud, Pakatan Harapan tetap wujud, Perikatan Nasional ada, PAS ada, Bebas ada, Putera ada, Putra. Jadi maknanya kita tidak boleh menafikan hak semua parti politik ni. Jadi sebagai pengundi, dia bergantung kepada kita. Apapun rakyat kita ni, tak kira lah apa bangsa pun kaum, kita sentiasa merungut dan mempertikai baik PH ataupun pertikai BN dan mana-mana parti lah, UMNO dan sebagainya. Jadi sekarang sudah telah menjadi percaturan di mana kuasa sekarang adalah kuasa di tangan rakyat. Lihatlah bagaimana mengeceknya, mengampunya, menepuk bahunya, memeluknya, ataupun bersandarnya pemimpin-pemimpin politik. Mana-mana parti politik mengharapkan pengundi untuk menyokong mereka. Nampak kan? Jadi inilah tindakan kita sebagai rakyat, khususnya di akar umbi, untuk kita tampil lestari tuan-tuan dan perempuan. Ambil peluang. Kita orang Cina, orang India, orang Melayu, jangan kita rasa malas nak pergi undi. Saya memang dapat maklumat lah daripada beberapa pihak. Saya dengar juga melalui pemerhatian observation, mereka sangat tidak berminat untuk turun mengundi tahun ini pada 16 hingga 20 lah, ataupun 20 November 2021. Ini menggusarkan lah. Bukan saya dapat apa-apa kepentingan ni tuan-tuan. Sebenarnya saya antara rakyat dan individu yang sangat-sangat risau apabila kita memiliki kerajaan negeri Melaka ataupun kerajaan pusat yang lemah, yang korup, yang salah guna kuasa, tidak ada integriti, tidak bermaruah, berprinsip dan sebenarnya kleptokrat. Itu tak bolehlah kita perjuangkan. Jadi saya risau kat situlah sampai habis election ni saya tak boleh nak cakap apalah kan. Sebab dah habis pilihan raya, kerajaan dah dibentuk. Sekarang ni bolehlah kita kempen kita kempen secara positif melalui media baru mendidik rakyat memberikan ilmu, knowledge
memberitahu perkara-perkara yang baik, macam mana nak buat. Sebab saya highlight tadi macam Barisan Nasional, mereka sepatutnya begitulah, menggunakan PR skill. Itu PR skill. Jadi saya kutip mana-mana yang bermanfaat, saya share. Jadi mana-mana parti politik yang melihat, termasuklah Bersatu, PAS, Pakatan Harapan di AP Amanah, kalau melihat BN punya metodologi tu terbaik, ataupun PH boleh buat lebih baik daripada itu, alhamdulillah, maknanya menggunakan apa saja dilakukan oleh, sebenarnya BN ini dia mempunyai pakar-pakar ataupun dia bayarlah dengan mana-mana pakar IT ataupun siswa-siswi ke apa benda, mereka adalah prosi dan pelobi mereka menghasilkan animation begitu. Jadi kita kena sangka baik. Jadi saudara dan saudari memilih adun berintegriti dan berkarisma. Dia ni mesti ada knowledge, berilmu, berprinsip, mestilah ada kelulusan tinggi, ada pengalaman, boleh buat paperwork, boleh bercakap dengan di press conference. Kemudiannya mereka boleh lancarkan agenda dia punya blueprint, dasawarsa, mempunyai rancangan-rancangan pembangunan federal, state, local government, ataupun agensi mereka menaungi dan sebagainya. Dan mereka ini boleh berhadapan dengan pemimpin dunia, peringkat antarabangsa. Sebab walaupun EXCO, mereka akan ke luar negara, mencari pelabur dan sebagainya. So itu pentingnya, dan kita tidak mahulah pemimpin-pemimpin yang ada SRP, PMR, dari segi komunikasinya lemah, berdebat dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara dalam bahasa-bahasa kasar, tidak berprinsip bermaruah. Itu tak maulah, kita cuba cari. Sebab itu orang Cina dia tak boleh duduk diam, orang India tak boleh duduk diam, Melayu tak boleh duduk diam, India, Sabah, Sarawak. Kita sentiasa perlu menjalankan tanggungjawab. Gelanggang sudah dibuka. Baik, yang keduanya, menolak kerajaan perkauman. Tuan-tuan dan puan, kerajaan perkauman ini apa dia? Kerajaan yang katakan ada satu disebutnya parti politik atau calon, dia mahu menunjukkan kerajaan negeri Melaka selepas ni kerajaan negeri Melaka yang berdasarkan kepada bangsa Cina saja, bangsa India saja, bangsa Melayu saja, bangsa Bumiputera saja. Tak boleh lah, sebab itu bukannya khususnya dalam Islam, Nabi tak pernah ajar kita, Allah Ta'ala tak pernah firman dalam Al-Quran, ini tak wujud. So kita perlukan kerajaan yang sebenarnya menjaga semua kaum, bangsa dan agama lah. So kita tak bolehlah kerajaan perpaduan itu, perpaduan ini, kerajaan Bumiputera, kerajaan Cina, kerajaan India, kerajaan Melayu, Portugis asli, tak boleh. Kerajaan yang kita nak bentuk adalah, saya dah beritahu tadi, sama ada. Kenapa saya sebut Barisan Nasional? Bukan saya pro kepada Barisan Nasional. Sebenarnya contoh diorang dah buat Barisan Nasional lama. Jadi apa pun dia dah tumbang. Jadi apa pun itu antara benchmarking. Kemudiannya kita ada Pakatan Harapan. Pakatan pun dia pernah ada benchmarking. Dia pun ada pelbagai kaum dan bangsa. Baguslah. Tapi kalau kita wujudkan satu kerajaan atau parti politik atas dasar Melayu, nanti parti politik ni memang sensitif dengan saya. Memang betul lah, sebab mereka sensitif, sebab bila dia punya ideologi begitu. Jadi bagi saya, seorang yang berintegriti, beraccountability, saya memang kurang bersetuju. Sebab mana-mana negara pun dia tidak akan maju apabila hanya memberi fokus kepada satu kaum dan bangsa. Tak pernah berlaku dalam dunia. Kita hanya memberi keutamaan kepada satu kaum dan satu bangsa saja. Dan ini akan menyebabkan kita tak boleh bergerak berdaya saing lah. Sebab di Malaysia kalau kita tengok, termasuk Amerika, di Singapura, di Indonesia, di mana Thailand dan sebagainya, negara-negara berkaitan mengutamakan semua kaum. Dia tidak hanya melibatkan satu kaum. Sebab itulah kita tidak akan berjaya. Sebab dalam pilihan raya pun pengundi-pengundi dia tak akan bagi satu undi kepada satu kaum saja. So tolaklah. Saya yakin dan percaya makin mantanglah parti politik, termasuk BN, PH, termasuk Perikatan Nasional, parti-parti Putra dan sebagainya, mereka makin didedahkan. Saya beri pandangan, video, audio dan sebagainya. Kita tengah didik lah ni. Kerja saya mendidik. Sampailah pilihan raya selesai. Kemudiannya kita tunggulah pilihan raya ke-15. Ada siapa bagi saya gaji? Duit tak ada. Lillahi ta'ala. Baik. Kemudiannya kita nak tengok apa? Tuan-tuan dan tuan-tuan, tengok pilihan raya negeri Melaka ke-15 menjadi contoh benchmarking. Maknanya kita nak ikut SOP, turun padang ikut SOP, ikut apa yang diharapkan oleh MKN, KKM, Polis Diraja Malaysia, SPR. Saya tegur semua pihak. Agensi-agensi penguasa pun, khususnya SPR ni, dia lambat sebut bersiap siaga tentang Internet of Things, Revolusi 5.0, e-voting. Jadi kita beri pandangan, beri cadangan, kemudian kita tegur lah.
Jadi saya dah beri cadangan 2018 boleh semak dengan menteri, jemaah menteri, agensi ketua jawatan semua yang berkaitan lah seperti SPR okey. Tetapi mereka tak tahulah apa masalah mereka apa pun bagi saya kita perlu menjadikan satu norms lah norma baru dalam pilihan raya Kemudiannya kita nak tengok apa tuan-tuan memilih adun wakil rakyat semua bangsa sekejap. Baik, kita perlu pilih semua bangsa memilih adun mewakili semua bangsa. Janganlah kita utamakan satu bangsa. Contohnya kita hanya utamakan India saja, kesian. Kan tak boleh lah, tak boleh kita kena jaga semua kaum dan bangsa. Kita nak majukan negeri Melaka, negeriku sayang. Kita ada macam-macam kaum. Kita ada Melayu dominan populasi besar, kemudian Cina, India, Portugis, kemudian kita ada asli dan kita ada Sabah Sarawak yang duduk sinilah. Apa pun bagi kita adalah ini negara kita negara kita dan negeri kita, sama-samalah kita tumpang rezeki. Tetapi apa pun kita perlu memilih adun dan wakil rakyat semua bangsa. Jadi orang Melayu kena keluar, orang Cina kena keluar, orang India kena keluar, Portugis kena keluar, asli kena keluar, Sabah Sarawak kena keluar. Undilah calon-calon yang anda rasa berintegriti. Bukan anda menangkan parti anda, kemudiannya parti anda ni terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa. Macam manalah nasib kami ni Tuan-tuan bolehlah dah ada kuasa ikut suka hati tuan-tuan memimpin Malaysia atau Melaka. Jadi yang jadi mangsanya adalah kami. Jadi sebab itulah saya nak nasihatkan diri saya yang saya akan mengundi di alam Parlimen Alur Gajah Dun Macap Jaya, tak silap saya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang yang berintegriti lah. Saya tidak akan memberi ruang dan peluang kepada sesiapa yang sebenarnya menjadi pemimpin-pemimpin atau calon-calon yang kleptokrat tuan-tuan dan puan. Jadi usaha yang saya lakukan ini adalah ikhlas. Percayalah cakap saya. Jangan ingat saya ni proksi BN. Saya tak pernah jadi proksi TYT, tak pernah jadi proksi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tak pernah jadi proksi kepada Datuk Najib bosku, tak pernah jadi proksi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guat Eng, Lee Kim Chiang. Tak ada satu orang pun tak pernah panggil saya, satu sen pun tak pernah bagi daripada dulu sampai sekarang Saya orang yang berintegriti, takkan ambil lah duit-duit macam tu, tak pernah rapat dengan orang lah. Saya bukan orang yang suka mengampu, menjilat, membodek. Dalam grup ni memanglah saya letak semua pihak. Kenapa? Sebab saya dah sebut banyak kali, sesiapa yang rasa dia tak berapa lestari atau banyak sangat mesej, audio dan sebagainya. Sebab saya wujudkan grup ni untuk mendidik. Jadi saya akan ambil case study. Case study tu adalah mana-mana parti. Tak kira lah parti-parti. Tapi saya tak nampak lah saya banyak nampak daripada BN, kemudiannya ada Pakatan Harapan. Saya kutip lah mana-mana yang saya rasa saya nak share. Bila saya share, maknanya kalau benda tu dibuat oleh BN, parti-parti lain boleh mengorah langkah ataupun mengambil tindakan lebih efektif dan cepat untuk mereka menjadikan disebut teknologi Internet of Things ataupun dia buatlah animation ke apa ke, cara kempen yang digital. Tapi saya akan nilai kemudian berkaitan dengan calon-calon. Itu ada fasa lain. Saya akan buat satu video mengikut DON. Jadi saya akan buat sendirilah pandangan saya selepas saya menyantuni mereka. Adakah mereka mencapai apa yang saya harapkan? Tuan-tuan boleh tanya saya ni siapa? Ya, saya pengundi. Saya ada hak untuk memberikan pandangan saya terhadap pemimpin yang saya mahu. Jadi saya akan cakap okey, dalam 4 orang pemimpin ni saya dah tengok dia punya kredibiliti, kemampuan, daya saing dan sebagainya. Jadi kita harapkan pemimpin yang macam mana jadi kita mendidik semua pemimpin lah. Kalau ada 4 orang, 5 orang 3 penyuluh, 4 penyuluh, 5 penyuluh, macam pengkalang batu Jadi kita mahu semua pihak faham. Jadi bagi saya dalam grup ni memang adalah saya letak macam-macam orang. Secara kebetulan ada nombor telefon mereka pada saya saya dah sebut banyak kali, kalau tak lestari, kalau rasa macam input dia tak kena, tak sesuai, boleh keluar. Bila-bila masa boleh tinggalkan. Sebab saya beri pandangan peribadi. Tapi ingatlah, saya bukan proksi TYT Melaka. Saya bukan proksi, sebab adalah mungkin pihak-pihak yang mungkin rakan-rakan salah faham Saya jujur dan ikhlas. Saya
saya tak pernah sebut nama sesiapa, saya pun tak umumkan. Saya ni seorang yang cakap umum dan saya takkan pinpoint nama, saya takkan share dengan orang tu orang ni, yang ini orang ni cakap macam ni, orang tu tak ada. Tuan-tuan nak maklum tak, sebenarnya selama saya duduk dalam grup ni membentuk rakyat, bukan pada tuan-tuan saja tau. Saya berhubung dengan pemimpin-pemimpin atasan dengan cara saya tertentulah, pemimpin parti politik ni, pelbagai parti politik. Tetapi saya tak pernah macam mempunyai apa-apa ikatan menjadi pelobi mereka bayar saya duit, tak ada. Sebab apa yang saya usahakan ialah saya rasa sangat puas hati kerana perubahan-perubahan itu berlaku. Cakap-cakap saya, video audio saya, alhamdulillah dengan izin Allah, kebanyakan pemimpin mendengar, meletakkan calon baru, calon-calon muda, calon-calon yang profesional dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bersyukur, bersyukur. Tapi tujuannya saya nak masuk politik tak boleh, belum sampai masanya. InsyaAllah satu hari nanti kalau Allah panjangkan umur, ada rezeki, saya masuk. Tapi sekarang ni apa yang boleh saya buat adalah sebagai rakyat biasa membentuk rakyat Malaysia untuk pastikan kita selamatkan negara kita. Kita malulah tuan-tuan, kita malu buang masa, wawasan 2020 kita gagal, TN50 kita gagal, Malaysia ke belakang, mundur dengan rasuahnya, menjadi-jadi pemimpin yang korup, yang tidak berintegriti, masing-masing ada kepentingan. Terus teranglah tuan-tuan, memang politik begitu, masing-masing ada kepentingan, siapa tak ada kepentingan. Jadi semua orang mencari ruang dan peluang, nak menjadi Perdana Menteri, nak jadi Ketua Menteri. Apa pun bagi kita tak boleh nak halang BN, nak halang PN, nak halang PH dan sebagainya, tak boleh. Apa yang kita boleh lakukan adalah memastikan kita didik rakyat, pengundi, kita didik campaign manager, kita didik pemimpin-pemimpin politik untuk dan ketua-ketua jabatan yang mau dengar lah. Ada juga orang yang dengar video saya, audio saya, dia pergi bagi dekat proksi-proksi politik, dia bagi kepada pihak tertentu, orang tu ugut sana, ugut sini, hantar mesej. Ada. Saya ada terima. Saya dah lali, dah letih dengan puak-puak macam ni, pihak-pihak yang macam ni, yang jenis yang zalim lah, yang cuba mengugut. Tuan-tuan mungkin tak percaya, tapi ada. Saya terima mesej dan sebagainya lah. Apa pun tuan-tuan dan puan, insyaAllah lestari dengan saya, kita negara demokrasi berparlimen, bukan authoritarian rejim komunis militeri. Jangan ugut, kita hormati Akta Polis 1997, kita hormati Tuan Kesultan dan Raja Melayu. Ingat, saya sedang mendidik, buat benda yang baik, bukan benda jahat. Jadi tuan-tuan ingat, trust me, saya yang bercakap. Dan syukuran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.